ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Minta maaf atas kelewatan. Saya sampai ke satu tadi, duduk kat masjid tepi ni, ya. Tertidur pula dia. Terima banyak. Dari KL ni. Dari KL ke 10 hari. Ke 11 hari sampai ke 12 naik flight. Kau main sini lah. Turun Penang tadi. Semalam tidur sejam ya. Pai besok tak tidur dah. Tadi tak boleh sat. Tak terus. Okay. Saya besar ke mati pun tidak. Tajak terus. Okay. Jadi tak apalah, Allah SWT banyak. Masjid apa tu yang tepi ni? Belah kanan ni? Masjid dekat ni? Saja berhenti sat Nabi tandas ya. Tak balas tak? Tak terus. Okay. Tak banyak. Ya. Syahid minta maaf. Ya. Tak apa, tapi insyaAllah kita takkan panjang lah, kita dah lewat ni. Kita ambil takat masa yang ada saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada petang yang mulia ini dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Diriwayatkan oleh Salafus Saleh. Salafus Saleh ni ulama-ulama hidup di zaman yang hampir dengan zaman Rasulullah, lebih kurang 300 Hijrah, sekitar itu. Berkata, majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, kelebihannya satu langkah ke majlis ilmu, satu langkah tu dikira ibadah setahun. Dikira pahala ibadah setahun. Tadi dari kita punya penginapan ke sini berapa langkah tu banyak? 10-20 langkah, 30 langkah. Bayangkan, Masya Allah besar lah pahala. Dan digandakan 70 kali ganda kerana majlis-majlis ilmu yang membincangkan ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari, itu hukumnya wajib untuk kita hadir, dan digandakan 70 kali ganda. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila datang bulan Ramadan, amalan sunat itu dinaikkan darjat sama dengan amalan fardu, dia punya pahala dia. Dan amalan fardu pula digandakan 70 kali ganda. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat yang paling besar, yang terbaik insyaAllah pada petang ini insyaAllah. Dan petang ini insyaAllah kita kongsi sikit lah perkara-perkara sunat ketika berbuka puasa. Kita kongsi sikit Allah SWT Muhammad. Acara ringkas-ringkas lah perkara-perkara disunahkan dalam berpuasa. Kita semua dah tahu, dah mengaji dah dengan Ustaz Jeffrey dan sebagainya. Kita ulang bila sikit ya, untuk peringatan kita. Di antara perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa iaitu sebagai berikut. Sunah-sunah dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Allah SWT Muhammad. Okay. Dan tapi ini sunat menyegerakan buka puasa hanyalah bagi orang yang yakin matahari dah terbenam dah. Okey, Allah senang. Maksudnya dia yakin dengan dengar azan kat radio, dengan dia tengok kat luar ke apa ke, yakin dah matahari terbenam, maka segera berbuka. Adapun bagi orang yang tidak yakin, Allah senang, dia panggil, dia ragu-ragu, masuk dah kita maghrib, tak sunat, dia segerakan berbuka. Jadi 3 hukum lah. Ada 3 hukum menyegerakan berbuka puasa. 3 hukum. Yang pertama, sunat menyegerakan buka puasa. Untuk siapa ni? Orang yang yakin matahari dah terbenam. Contoh, dia lihat matahari. Okay, duduk tepi laut ni apa ke, ataupun dia dengar lah radio apa semua, orang azan. Yang kedua, tak sunat segerakan berbuka. Tak sunat. Tuan tak boleh segera berbuka. Siapa ni? Iaitu apabila dia telah memiliki perasaan yang kuat berdasarkan ijtihadnya bahawa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Okay. Tapi dalam pandangan sebahagian ulama dalam mazhab kita, hukumnya tak boleh dia berbuka lagi. Tapi kalau pandangan kuat kata tak sunat segera buka. Maksudnya boleh nak segera pun, tapi tak, cuma tak sunat. Kalau dia buat juga masih sah puasa dia. Semua sebagian kata tidak sah. Siapa dia ni? Orang yang dia ijtihad saja bahawa matahari dah terbenam. Allah SWT Muhammad.
Contoh dia duduk tengah hutan, dia tak nampak matahari, cuaca hari tu pun hujan, awan mendung sepanjang hari, nampak gelap dalam hutan, tak tahu bila masuk maghrib. Dia ijtihad saja. Dia mengira-ngira dari waktu zuhur tadi berapa jam lebih kurang sampai maghrib, asar sampai maghrib berapa lebih kurang, berapa jam dan sebagainya. Dia kaji tu kaji ni, dia berijtihad, masuk dah rasanya ni. Maka tak sunat orang ni menyegerakan berbuka. Sampailah dia betul-betul yakin, betul-betul gelap, maka dia berbuka. Tapi kalau dia nak buka juga, masih sahlah puasa dia. Walaupun ternyata dia panggil dengan ijtihad, Okay. Yang ketiga, tidak boleh haram berbuka puasa. Iaitu apabila masih ragu, haram berbuka puasa, orang yang ragu, apakah matahari telah terbenam? Matahari terbenam kita? Ke ada lagi? Terbenam ke ada lagi? Dia syak, dia ragu-ragu tu. Benam ke ada lagi? Masuk maghrib ke ada lagi? Okay. Haram segera buka puasa, tak boleh. Ya. Wajib pula bagi dia untuk tunda buka puasa. Nanti yang buka lagi, tunda dulu waktu buka sampailah dia yakin matahari telah terbenam. Okey ya. Tapi kalau dia buka juga macam mana? Kadang-kadang ragu. Orang kata buka puasa 7.30. Dia tak tengok jam. Jam pun mati hari tu kan contohnya. Azan di masjid pun masjid jauh. Dia doa, dia tagak-tagak masuk kita ke tak masuk kita, maghrib ke tak maghrib kita, dia gagah buka juga, maka puasa dia batal. Puasa dia batal. Dia mesti dengan yakin dulu maksudnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu sahur. Disebut Imam Ahmad, umatku masih tetap dalam kebaikan selama mana mereka mendahulukan, menyegerakan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Kebaikan dalam umat, sentiasa Allah beri kebaikan. Umat yang macam mana ni? Umat yang segera buka puasa, itu yakin masuk waktu, dia segera buka. Yang kedua, umat yang lambatkan akhirus sahur, dia lambatkan makan sahur. Soalan, bilakah masuknya waktu sahur? Waktu sahur itu masuk, nak dapat sekurang-kurang nak dapat pahala sahur lah. Dia panggil setengah malam yang kedua. Setengah malam yang kedua. Kalau lah malam itu ada 10 jam, 5 jam awal habis, masuk yang lepas tu. 5 jam 1 saat, 5 jam 2 saat, 5 jam 1 minit, 5 jam 3 minit, itu waktu sahur. Dah dapat pahala sahur kalau kita bersahur. Contoh, dikira macam mana ni? Dikira dari terbenam matahari. Masuk maghrib pukul 7.30. Subuh pukul berapa? Subuh pukul 6. 6.20. Berapa jam ada? Berapa jam? Agak lah. Kira bila lah. Berapa jam lah? 13 jam lah. Betul lah, 13 jam. Betul ke? Okay lah. 11 jam. 11 jam. Kita ambil 11 lah, kita tak ambil yang lebih tu tak ambil lah, payah. Kita ambil 11 jam dulu. 11 kalau kita bagi 2, jadi 5.5 lah. 5 jam setengah, 5 jam setengah. Jadi 11 jam. 5 jam setengah, pukul berapa? 12.30. 12.30 lah. Okay. 12.30 tu waktu sahur dah. Waktu sahur dah. Dapat pahala sunat makan sahur. Cuma yang afdal, yang lebih besar pahala, lebih banyak pahala, sahur di akhir waktu sahur tu. Di akhir waktu sahur, di ujung waktu sahur tu. Apa dia? Itu yang hampir masuk subuh. Dari kurang setengah jam ataupun 45 minit sebelum masuk subuh, itu waktu yang terbaik. Okey ya. Jadi ada orang kata, saya dah makan sok dah lepas tarawih tu. Kenapa? Sebelah tak sok lagi. Walaupun dia kata tu sok, tak sok lagi. Tak dapat pahala sok. Dia jaga-jaga pukul 6.30 pagi. Dia kata tak apalah, semalam pukul 1 dah makan nasi kandang, kuah sotong apa semua ni. Contohlah kan. Jadi dia adakah sudah bersahur? Ya, dia sudah bersahur, dapat pahala sahur. Cuma dia tidak ambil yang paling yang lebih afdal. Itu saja. Waktu tu dah kena dah dia panggil. Tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad. Dan apa hikmahnya akhirkan sahur? Hikmah akhirkan sahur, kita boleh bangun di waktu yang paling afdal. Bukan saya sahur afdal akhirkan, waktu pun afdal waktu tu. Karena 2/3 malam ataupun akhir malam akan ada
anugerah Allah yang khas untuk umat ini. Allah firman dalam Al-Quran khusus tentang waktu sahur, awil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Jadi ini waktu yang mulia, waktu yang agung. Jadi kita boleh bangun untuk solat tahajud dengan ya. Kalau kita sahur siap-siap, ke 12.30 bolehlah, tapi kita tak bangun untuk qiyamul lail selepas tidur dengan ya. Akan bangun subuh tu. Yang lebih utama kita tidur baru bangun bersahur, itu lebih baik. Kecuali kita tak tidur sepanjang malam Ramadan, maka boleh kita nak sahur ikut kita lah, tapi eloknya akhirkan juga sahur. Okey ya. Terus Sayyidina Muhammad berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dalam hadis qudsi Allah firman, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai, hamba yang paling Allah cinta. Kita nak itulah, nak Allah cinta kita. Bila Allah cinta kita ni tak apa. Kita mati malam ni pun tak apa. Allah cinta kita. Yang kita takut ni kita nak pergi bertemu dengan Tuhan ni, Tuhan tak cinta kita. Itu kita takut. Atau saya kata akhirat, dunia cukup. Sayyidina Muhammad. Kami ni anak murid lah. Kita ni anak murid. Perumpamaan kita dengan guru kita. Contoh saya ni mengaji dengan beberapa orang guru. Antara guru saya yang masih hidup lah ni, Syekh Nasri lah. Yang rapat, yang dekat dan duk rujuk apa-apa. Guru lain jauh di negara luar. Ada juga di Kedah tapi di jauh sikit tempat lah. Syekh yang paling dekat, yang paling rapat lah. Jadi Syekh Nasri ni pagi tu dia call kita. Syekh call. Contoh. Dia marah-marah. Tok Guru tak marah selalunya, tapi kadang Tok Guru makin marah untuk tegas dengan murid nak. Dia bukan sifat dia pemarah, tidak. Cuma digunakan untuk mentarbiyah saja. Ni hantar mai ke-7 lagi. Ana nak cakap dengan hantar ni. Apa perasaan kita nak pergi berjumpa dengan guru kita ni? Kita akan pergi dengan perasaan yang sangat berat, yang sangat takut, yang sangat bersalah, yang macam-macam dia panggil. Sampai kita rasa kalau lah hari ni aku tak hidup kan bagus. Itu. Kalau hari ni aku tak wujud kan bagus. Sampai macam tu dah macam-macam. Dengan guru tu. Ni dengan Allah SWT, guru yang beri ilmu pada kita, yang didik kita. Allah menciptakan kita, beri semuanya. Bagaimana kita nak bertemu dengan Allah sedangkan Allah murka pada kita? Maka Allah cinta kita tu yang kita nak. Ya. Dia ada redha, ada cinta. Kita ngaji di tadi dengan Sayyidina Habib Kazim kata, ada maqam mahabbah, ada maqam, dia panggil maqam radhiyallahu anhu mardu'an. Allah ridha mereka, mereka ridha Allah. Maqam ridha dia panggil. Atas pada maqam ridha, maqam mahabbah. Okey, maqam cinta. Allah SWT, walladzina amanu ashadda hubban lillah. Okey ya. Radhiyallahu anhu mardu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini maqam yang sangat tinggi. Allah SWT mencapai, dia panggil maqam ridha. Allah ridha, kerana dia ridha ke Allah. Tak kisah macam mana pun, semua ridha ikut ya. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Lepas tu ada pula walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di kalangan orang beriman yang sangat dahsyat kecintaan mereka pada Allah, sangat cinta. Maka redha, cinta, maqam cinta mahabbah lebih tinggi. Okey ya, lebih tinggi lagi ya. Maka Allah SWT Muhammad ni nak dapat cinta Allah, nak mati dalam keadaan cinta Allah. Kalau betul kita cinta Allah, kita nak mati. Macam Pak Sumit lah, meninggal dah Pak Sumit lah, alhamdulillah dah. Pak Sumit kalau jumpa dia, dia kata apa? Pak Sumit ni tak mahu hidup dah, nak mati, nak bertemu dengan Allah. Kita berani kata betul. Tak berani sebab kita takut ada salah. Tapi yang salah kita banyak. Pak Sumit ni dia tenggelamlah dalam makrifah dengan Tuhan ni. Tenggelamlah dalam rahmat dan semua kecintaan kepada Tuhan ni. Yang dia fikir hanya zat Tuhan. Fikir Allah ya. Sampai diri dia pun dia hilang lah. Ya. Maka orang macam ni tak sabar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Daripada rasa cinta lah, kita takut sebab kita belum dapat tu dia panggil cinta dia. Dia cinta kita, tapi kita nak cinta yang khusus tu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tak apalah. Jadi inna habba ibada ilayya a'jaluhum fitran.
Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba yang paling Allah cinta adalah yang menyegerakan berbuka puasa. Kan biasa-biasa amalan ni lah. Allah cinta terus yang. Allah cinta. Ya. Dengar azan Allahu Akbar, dekat radio boleh, dekat masjid boleh, dekat surau boleh, tak kisah. Tengok jam pun boleh, dengan yakin. Terus ambil kurma. Mulakan dengan kurma. Kalau makan kurma lah, setengah orang tak makan kurma tak apalah. Selagi ada kategori-kategori, dipanggil martabat-martabat, mana yang nak makan dulu, lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu din zahiran ma ajalan nas al-fitra. Ya'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Kenapa kita kena segera buka puasa? Allah cinta kita. Itu terbaik untuk kita. Yang ketiga, kerana kita tak mau ikut Yahudi. Kami biasa. Amalan buka puasa segera ni. Agama Islam selalu tampak jelas selama orang-orang kaum muslimin menyegerakan untuk berbuka puasa. Nabi bersabda, sentiasalah agama ini zahiran. Dia panggil zahir, tampak jelas ataupun dapat kemenangan selama mana Allah SWT, umat Islam ini segera akan buka puasa. Kerana sesungguhnya al-Yahuda wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, wa akhirun, mereka melambat-lambatkan berbuka puasa. Lambat buka puasa sifat Yahudi Nasrani. Segera buka puasa bila terbenam matahari sifat orang mukmin. Okey, ni kita ambil sikit faedah tingkatan ranking makan yang paling utama ketika berbuka dan yang lebih bawah. Okey secara ringkas, mudah-mudah kita ambil. Yang paling afdal berbuka dengan tiga biji kurma. Yang pertama. Setengah orang dia tak lalu kurma banyak-banyak, sebiji pun tak apalah, okeylah. Allah senang. Kalau tak mampu, sebiji kurma. Okey. Syaratnya berbuka dengan kurma. Okey. Kalau tak ada kurma, berbukalah dengan air Zam-Zam dulu. Air Zam-Zam. Saya baru balik pada Shah Alam, kuliah 3 hari sana. Alhamdulillah. Duduk rumah seorang kita punya ahli khidmat kita lah. Kita punya orang kampung kita lah duduk sana. Dia tiap hari buka puasa jamu air Zam-Zam. Dia adalah cara tu, dia orang pergi umrah tu, dia adalah cara-cara dia dapat tu. Tiap hari yang ilmu Zam-Zam. Tahun ni dapatlah kita amal sikit benda-benda yang disebut dalam kitab tu. Kalau tak ada kurma ataupun kalau tak mau makan kurma, tak lalu kurma, okey, buka dengan Zam-Zam dulu. Zam-Zam pun tak ada juga. Nak buka dengan apa? Kenapa ni penting? Sebab nak ikut sunnah Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasulullah, jika benar kalian mencintai Allah, ikut aku, ikut Rasulullah, ittiba' Rasulullah. Okey yuhibbukum Allah, Allah cinta pada kalian. Allah ampunkan dosa kalian. Penting ikut Nabi. Kata Sayyidina Habib Umar, kita mengaji fiqh ni banyak pandangan, itu ini dan itu dan ini. Ada yang nampak mudah. Bukan untuk bermudah-mudah, kata Habib Umar. Kita tahu kata sembahyang duha tu sunat, bukan untuk kita tinggalkan sebab sunat. Kita tahu buka puasa dengan kurma sunat, bukan untuk kita tinggalkan sebab sunat bukan wajib. Bukan macam tu. Bukan tu ahli ilmu. Ahli ilmu yang mengaji sungguh, dia akan mengamalkan semua yang dia tahu, kata Habib Umar. Oh, ini wajib aku buat. Ini sunat pada kelebihan aku buat. Macam tu. Yang ketiga, baik Zam-Zam, ayak biasa. Buka dengan ayak biasa dulu. Ayak biasa pun tak ada juga. Yang ada yang tebu. Yang ada yang temikai. Ayak kosong biasa tak ada. Ayak sejuk lah orang tua kata. Ayak sejuk. Tak ada. Yang ada ayak apa? Ayak kelapa. Sampai 5 jenis ayak sekali. Okay. Perut terkejut. 11 bulan tak pernah hadir tu. Okay. Memang Ramadan jadi tu. 5 ayak masuk. Okay. Dia pun tak tahu ayak apa ni. Okay, pening tu. Okay, perut jadi pening. Kepala pening. Okay. Saya hari pertama buka puasa pun ni. Bapak mentua main balik. Tak apalah. Adik-adik ipar pun main lah. Rumah kita berhimpun rumah kita. Orang ni buat main temikai. Yang ni buat main anyok. Ini buat main tebu. Ini buat main leci. Okey, tak apa, kita tengok. Ni ayat oreng. Kita duk amal. Saya duk amal. Saya akan buka dengan kurma dan juga ayat yang tak sejuk tu. Ayat yang tu lah. Yang sejuk lah orang Kedah.
yang sejuk maksudnya yang tak sejuk tu yang kosong lah. Itu memang amalan yang bagus sebenarnya. Okay, bangun pagi minum air tu dulu. Itu yang terbaik. Kalau boleh campur madu sikit. Itu yang terbaik ya. Okey, jadi Allah SWT. Tapi dah kita pun tak nak siap-siap air tu dah ini, kita pun kalut. Minumlah apa yang mereka sediakan. Mereka tuang daripada air kita pun makan. Minum sebab nak jaga hati mereka. Bagi tetamu, mula kena air temikai. Habis air temikai segelas tak tepi, air tebu. Air tebu tak tepi, kena air nyok. Tak ada nyok, kena air laci. Jadi macam nak pening. Ya. Saya bangun keluar, saya pergi belakang rumah, saya muntah. Okay. Muntah. Tak abang mereka kata muntah. Ya. Oh tak boleh apa itu. Kalau orang sihat betul-betul mungkin boleh. Kita orang sihat kot itu. Ya, keluar balik. Tak boleh ya. Jadi yang terbaik jangan bagi terkejutlah perut kita. Jadi sebab tu Nabi makan kurma 3 biji dulu. Ayak segelas. Bukan ayak 5 gelas. Nabi tak buat begitu. Okay. Kita perut jadi macam dia pun nak proses, kadang pun nak jalan terus. Terus dia nak jadi macam kena segera untuk proses. Kesian kat hilang kita. Ya. Kalau kurma 3 biji. Tak ada air Zam-Zam, air biasa. Okey. Air biasa tak ada. Bukalah dengan hulwu. Hulwu tu apa? Hulwu tu makanan manis yang tidak dimasak. Contoh buka dengan madu dulu. Bukan buka dengan madu maksudnya isteri kedua. Okey ya. Buka dengan madu maksudnya dalam piring madu, calik sikit dekat jari ke ataupun camca, buka kat lidah, makan. Buka dengan madu. Itu sunnah juga kalau tidak ada yang lain. Ataupun buka dulu dengan buah yang manis. Buah-buah yang tidak dimasak lah maksudnya. Buah temikai, buah apa-apa ya dipanggil ya. Kalau tidak ada hulwu tak ada. Madu tak ada, temikai tak ada, apa pun tak ada. Berbukalah. Dahulukan buka, makanlah halwa. Halwa tu apa? Makanan yang dipanggil apa? Yang manis yang dimasak. Contoh dia panggil cocok, dia panggil cocok apa tu? Tayak ke tayak? Manis dalam tu. Apa dipanggil lagi Allah SWT Muhammad? Cocok apa lagi? Yang manis-manis tu lah. Ambil cocok yang manis-manis, makan dulu. Ni dia panggil ranking untuk kita mulakan berbuka. Okey. Allah SWT Muhammad. Kemudian Allah SWT Muhammad. Dia ada sunnah-sunnah membaca doa-doa tertentu tu. Kalau kita sini dah baca dah. Kemudian kita ambil sikit yang berkenaan dengan Allah SWT. Tentang dipanggil Allah SWT Muhammad. Solat witir lah. Sikit tentang sembahyang witir. Sembahyang witir ni yang pertama sekali disunatkan kita sembahyang secara berjemaah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sini sembahyang berapa rakaat tu? 20 ke 8 tu? 20, masya-Allah. Hebatlah. Semua ibu-ibu kita hebat. 20 ha. Orang muda lah ni pun 20 berlari dah. Tak main langsung dah panggil ya. Okey. Berat nak sembahyang tu. Jadi witir ni disunatkan kita buat secara berjemaah. Dia ada ranking sembahyang sunat. Dalam kitab Yaqutun Nafis dah boleh rujuk Habib Ahmad Asy-Syatiri. Yang pertama sembahyang paling afdal ni ranking sembahyang sunat. Kalau ranking sembahyang fardu khilaf ulama. Allah firman dalam Quran, hafizus salawat was salatil wusta wa qumul lahi qanitin. Hafizu ala salawat, jagalah sembahyang 5 waktu. Allah SWT. Dan jaga sembahyang wusta, sembahyang pertengahan. Sembahyang pertengahan ni sembahyang yang paling kena jaga, paling utama, paling besar kelebihan dia. Kau ulama khilaf, manakah sembahyang pertengahan tu? Sebagian kata subuh, sebagian kata asar, sebagian kata maghrib, sebagian kata zuhur. Lepas tu insya semua pandangan dia. Cuma di antara pandangan yang kuat lah subuh dan juga asar tu banyak-banyaklah pandangan subuh dan asar. Kenapa Allah sebut salatul wusta? Kerana sembahyang ada 5 waktu. Sembahyang ni ada 5. Bila 5 dia ada tengah-tengah. Bila 5 ada tengah-tengah. Kalau 4 tak ada tengah. Siapa tengah? Dia akan berat sebelah kalau kita ambil salah satu. 5, okey. Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Kalau kita kata sembahyang zuhur tu tengah, dia tengah-tengah antara insya subuh dan juga zuhur asar. Zuhur tengah. Ada kan? Kalau kita kata zuhur tu salat wusta, maksudnya apa?
Dia tengah-tengah antara sembahyang subuh, insya subuh dan juga asar maghrib. Dia di tengah. Kalau kata subuh tu sembahyang wusta, zuhur asar, maghrib insya. Betul tak? Dia di tengah-tengah. 5 tu dia di tengah-tengah tu. Tu solat wusta. Tak apalah. Jadi yang tu kita tahu dah, dan solat fardu ni di antara solat afdal ni solat subuh, solat insya, solat asar apa semua ni antara yang sangat afdal lah. Yang sunat mana yang lebih utama? Mana yang lebih besar pahala? Sikit lagi kita ambil 5 minit, 10 minit lebih kurang. Yang pertama, sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat 2 hari raya ini paling besar pahala. Okey ya. Dianjurkan sampai berhimpun Rasulullah dan para sahabat di padang besar. Bukan padang besar apa dia boleh. Padang yang luas lah, besar lah. Dekat mana tu? Masjid Umamah, Masjid Ali yang kita duduk pizarah tu. Situ asalnya kawasan lapang yang Rasulullah pilih untuk sembahyang sunat hari raya dengan para sahabat. Berhimpun para sahabat daripada kampung-kampung pedalaman semua pakat mai. Berhimpun untuk sembahyang raya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat dibuat luar masjid sembahyang hari raya kalau masjid tak boleh sunat. Disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ada sebutlah. Syekh Allah Sana Muhammad Bafadhal tu. Okey ya. Jadi Allah Sana Muhammad dan sunat semayang dalam masjid, semayang raya dalam masjid kalau masjid cukup. Dia ada 2 hukum lah. Tak sunat kita semayang luar masjid kalau masjid tu cukup. Orang tak ramai mana. Jadi kalau orang ramai sangat, penuh melimpah masjid, sunat cari padang, cari tempat luas, tempat parking masjid ke, semayang situ lebih afdal lagi. Itu perbuatan Nabi SAW. Kalau okey. Kesunat kita sembahyang sunat witir secara berjemaah. Okey, yang pertama sembahyang sunat hari raya, 2 hari raya, ada fitri, ada adha, paling besar pahala. Ranking kedua, sembahyang sunat 2 gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Kita kena tahu juga ni, mungkin kita akan tertanya satu hari nanti. Sembahyang sunat ni banyak, tapi mana yang lebih besar pahala dia? Tak sama tu. Okey, yang ketiga, sembahyang sunat istisqa. Istisqa yang sunat minta hujan, berhimpun semua. 3 sembahyang sunat ni disyariatkan berjemaah. Rasulullah buat berjemaah, memang dianjurkan berjemaah. Lepas 3 sembahyang ni, sembahyang yang paling afdal witir. 3 witir. Okey ya. Besarnya witir. Sedangkan witir ni bukan sembahyang jemaah, bukan sunat jemaah pun, hari-hari biasa, Ramadan saja pun. Tapi dia menjadi afdal selepas sembahyang 3 sembahyang besar tu. Witir. Yang seterusnya, yang kelima, sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Dia sembahyang witir dengan yang tarawih mana lebih besar pahala? Sembahyang witir. Sembahyang ba'da insya. Sembahyang sunat lepas insya dengan yang tarawih mana lebih besar pahala? Sembahyang rawatib. Ada insya tu. Ranking tu. Lepas rawatib, sembahyang yang mengiringi solat sunat, mengiringi solat-solat ni, fardu ni, barulah masuk ranking yang seterusnya sembahyang sunat tarawih. Sunat tarawih ya. Tengok sembahyang sunat tarawih ni dia syariat. Dia dianjurkan berjemaah, sunat berjemaah. Tapi dia duduk belakang pada 2 sembahyang yang tak sunat berjemaah lah. Rawatib tak sunat berjemaah, tapi boleh lah berjemaah, harus. Okey ya. Sembahyang witir ni memang tak sunat berjemaah, cuma kecuali Ramadan. Lepas tu dengan duha, salat duha. Okey ya. Jadi nak sebut apa ringkas-ringkas ni? Mari sama-sama kita menjaga sembahyang witir kita insya-Allah. Allah SWT Muhammad, dan kita tengok orang lah ni beramai tu tak apa nak kenal sikit. Orang kita lah ni, dia pun nak kira habis cepat lah, dia pun nak balik awal. Balik awal pun bukan ada apa-apa sangat. Alasan ni pun kami nak kerja esok pagi, kami kena tidur awal untuk kualitikan tidur kami. Macam-macam lah alasan tu. Balik, makan, relax, main handphone. Ke-12, 1 tidur. Dia bukan masalah nak pergi kerja esok. Semua bergantung pada hati kita. Hati ada kecintaan hati, ada kelembutan hati, ada iman yang kuat, dia tak kira. Okay, ya? Dia akan pergi sungguh-sungguh. Yang terbaik, yang orang kita ada amal, dia pun nak sembahyang 8. Bila nak sembahyang 8, dia pun ikutlah imam yang tarawih dari awal. Sampai 8 rakaat, dia pun keluar. Keluar apa? Keluar tarawih. Tak sembahyang witir. Ada pula yang sembahyang witir kat belakang. Yang terbaik macam mana? Mai lambat sikit. Mai imam dah habis sembahyang tarawih 12 rakaat. Baru dia masuk. Tinggal lagi 8 lah. Masuk 20. Maka sekali dia akan witir bersama imam. Ini paling sempurna pahala.
Jadi Allah SWT itu cara ramai lah sunat witir secara berjemaah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Osman, dua orang khalifah ni, mereka sembahyang witir sebelum tidur. Takut tak jaga saya. Sayyidina Khalifah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar sembahyang sunat witir, tidur dulu, bangun baru sembahyang sebelum subuh. Mereka akhirkan witir. Ada sahabat yang awalkan witir, ada yang akhirkan witir. Dua hadis Nabi Muhammad. Ada hadis Nabi suruh sahabat sebelum tidur witir dulu. Ada hadis Nabi kata yang terbaik, sembahyang yang terbaik adalah yang akhir sekali witir. Okey ya. Dua-dua elok. Lepas tu yang mana lebih afdal, mana lebih banyak pahala? Ikut kita. Kalau kita selalunya bangun sebelum subuh, afdal kita akhirkan witir akhir malam. Kecuali Ramadan kita utamakan jemaah lah. Tapi kalau kita ni tak yakin, kita selalu tinggal tahajud, bangun je subuh, maka afdal kita sembahyang witir dulu baru tidur. Itu hukum dia. Allah SWT Muhammad. Jadi itu tentang sembahyang witir. Kemudian Allah SWT Muhammad bagi kita yang nak sembahyang witir ni, kalau kita di Yaman sana, tahajud semua witir. Solat tahajud tu bukanlah satu solat. Solat tahajud ni maksudnya solat-solat yang dilakukan selepas tidur di malam hari. Solat taubat, tahajud lah tu. Semayang tarawih, kita tidur lah baru semayang tarawih, tahajud tu. Saya ada kalau di Darsa sana, kita di Darsa Tongkayak, di Rostang ni. Kami semayang tarawih lambat sikit. Semayang tarawih pukul 9.30 baru mula. Buat apa? Lepas sok, saya masuk tidur. Sebab kita mengaji di Yaman, guru tidur dulu. Pondok sama agak guru tidur dulu. Kecuali kita nak meraihkan orang luar dan sebagainya, buatlah awal tak apa. Kami di Darsa tu, orang luar pun kita pesan siap dah. Elok kita pergi masjid untuk awal lah. Cuma di sini siapa balik kerja lambat, siapa nak lambat sikit, datang sini. Itu saja pilihan kita bagi. Tidur dulu. Itu yang terbaik sebenarnya. Karena sebelum Rasulullah main tarawih, Rasulullah akan tidur dulu malam Ramadan. Kemudian Nabi akan bangun mandi, ataupun Nabi akan mandi selepas dia panggil apa, buka puasa. Dia panggil mandi sunat malam Ramadan. Mandi sunat malam Ramadan ni, dia sunat mandi sebelum main tarawih. Waktu dia lepas buka puasa sampailah sebelum sembahyang tarawih. Sunat dia waktu tu. Niat macam mana? Niat saja aku mandi sunat. Allah sunnah ikut sunnah Nabi lah malam Ramadan kan Allah Ta'ala. Mandi. Tiap-tiap malam mandi lepas buka puasa ataupun sebelum sembahyang tarawih. Sunnah. Jangan tinggalkan sunnah tu. Kita akan rasa fresh. Ada orang lepas buka puasa dia tunggu sembahyang tarawih. Boleh. Tapi sekali tarawih dalam keadaan berat, dia panggil lihat, mandi dulu, pakai wangi-wangi dulu, tidur rehat lagi fresh kita sembahyang tarawih. Tak boleh di sini kita ikutlah aktiviti di sini, sembahyang tarawih dan sebagainya, tak ada masalah apapun. Dan ikut kekuatan kita lah. Okey, jadi Allah senang. Bila kita tidur dulu, lepas tu nak bangun sembahyang tarawih, tahajud lah. Tarawih tu semua dah termasuk tahajud dah. Tahajud ni tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalam surah yang lain, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud ni dia bukan satu solat. Tahajud bermaksud apa saya sembahyang yang kita sembahyang selepas bangun tidur. Witir. Tidur tu, waktu sembahyang witir, tahajud tu. Tidur elok, bangun tengah malam, sembahyang apa? Hajat. Itu dah disebut tahajud lah. Solat lepas bangun tidur. Okey ya. Maka kalau di Yaman, mereka sembahyang witir saja. Lepas tidur, sagi nak ada qiyamul lail berjemaah ramai. Lepas sembahyang apa? Sembahyang witir. Oh, tu macam mana semalam dah witir dah 3 rakaat. Mereka akan buat 2 sampai 11. Okey ya. Dulu kita ada mengaji, kalau kita dah buat 3, nak buat witir pula, bangun baru nak buat witir, kita kena buat 1 dulu. Bila kena balik. Ada qaul mazhab tapi itu pandangan lemah lah. Boleh nak amal pandangan lemah. Pandangan yang kuatnya tak perlu buat 1 untuk bagi jadi genap balik. Terus 2. Bila kita tambah 2 jadi 5. Ganjil tu. Tambah 2 lagi jadi 7. Ganjil tu. Tambah 2 lagi jadi 9. Ganjil tu. Dia ganjil. Itu dia kata, Rasulullah kata jangan buat witir 2 kali dalam satu malam. Maksudnya jangan buat sembahyang witir, maksudnya buat satu dalam satu malam. Jadi 2. Jadi witir lah. Selagi mana itu witir, tidak kita buat 2 witir satu-satu jadi 2, akhirnya bukan witir, tak boleh lah. Lepas tu niat macam mana niat? Nanti masalah pula.
adalah pandangan-pandangan ulama ni. Khilaf ada bainal ulama ni. Ada mengatakan niat witir saja semua. Bagian kata kena tambah min. Usalli Allah selamat. Sunnatan minal witri. Aku sembahyang sunat daripada sebahagian daripada witir. Sebahagian dari witir minal witri. Niat macam tu kalau kita sembahyang dua. Satu baru niat witir. Usalli sunnatan witri. Okey. Satu pandangan lah. Satu pandangan tu tak perlu sebut, tak perlu niat macam tu. Sebab dua yang kita buat ni memang sebahagian dari witir dah. Macam tu. Memang automatik lah. Apa yang terbaik kita sebut bila min tu. Niat saja aku sembahyang sunat sebahagian dari witir. Dua ni bahagian dari witir. Sagi satu tu baru witir tu. Habis lengkapkan ganjil dia panggil. Jadi tak apalah macam mana pun. Kenapa dia sembahyang witir? Sembahyang witir sembahyang yang paling afdal. Lepas sembahyang yang syariat jemaah tu. Sebab afdal, mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Maliki kata wajib sembahyang witir tiap-tiap malam. Sembahyang sunat yang ada pandangan sampai ulama kata wajib, yang witir. Jadi kita mengaji lagi dua sembahyang sunat. Ni yang bukan jemaah lah. Walaupun adalah qaul dalam pandangan-pandangan qaul mazhab ada mengatakan yang dua hari raya tu wajib. Kalau kita tak tepi yang tu memang disyariatkan. Kita peganglah sunat semua. Ni dua sunat yang harian yang ada pandangan kata wajib. Dua sunat. Apa dia? Yang pertama, sunat witir. Ada khilaf bainal ulama sampai ada yang kata wajib. Yang kedua, sembahyang sunat qabliyah subuh. Ada qaul dalam mazhab-mazhab ni kata wajib sembahyang qabliyah subuh. Wajib ke boleh? Okey. Jadi ini dua sembahyang yang sangat afdal lah dipanggil. Jadi Allah SWT Muhammad, maka penting sembahyang witir kerana apa? Besar sembahyang witir kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan witir, dan Nabi bersabda, siapa yang tak sembahyang witir dia bukan dari kalangan aku. Ada hadis Nabi bersabda, siapa yang tidak sembahyang witir dalam satu malam, celakalah dia. Banyaklah hadis tu. Maksud witir ni sangat besar. Limit dia ataupun maksimum dia 11 rakaat. Walaupun ada pandangan sebahagian kata 13. Itu yang kuat 11 lah. Ada hadis dan sebagainya. Tak apalah, banyaklah sembahyang witir ni. Jadi yang penting kita meninggalkan sembahyang witir. Sembahyang yang menyebabkan Allah kasih pada kita. Allah itu witir, dia suka pada witir, dia ganjil, dia suka pada yang ganjil, bilangan ganjil. Mudah-mudahan Allah SWT beri kekuatan untuk kita meneruskan baki Ramadan. Malam ini malam ke-8 Ramadan dah. Kita dah hampir 10 Ramadan dah. 10 hari dah. Hampir kat 10 hari dah. Tinggal baki 20 hari lagi untuk kita mengharungi Ramadan. Hari ini malam ke-8. Esok malam ke-9. Hari ini puasa hari ke-7 ni. 7 hari dah kita puasa. Jadi Allah SWT Muhammad, kita minta Allah beri kesihatan untuk kita terus berpuasa sampailah akhir Ramadan insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Dan perbanyakkanlah baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni besar, baca banyak baca. Pak Sumi kata amallah surah Ikhlas. Seolah-olah tak ada surah lain dah turun. Macam tu Baca sungguh surah Ikhlas banyak-banyak. Dan banyakkanlah kita ini berselawat ke atas Nabi SAW. Ni bulan ni kita peluang untuk kita tambah amal. Untuk kita banyakkan amal, bekal untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad dan Allah SWT memudahkan untuk ibadah kita ni. Dan Allah SWT memberkati mudir kita atau pengurusi kita sini, Ustaz Jeffrey Mahmudi, semua anak menantu beliau dan semua asatizah di sini, ustazah di sini, dan semua ibu-ibu ayah yang belajar di sini, yang duduk di sini, yang menginap di sini. Mudah-mudahan kita semua diangkat darjat oleh Allah, dikunakan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah bangkit kita malam Lailatul Qadar, dan Allah beri kepada kita Lailatul Qadar yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu amalan doa daripada Habib Salim Syatiri. Doa nak dapat Lailatul Qadar. Baca Allahumma ittali' alaina Lailatul Qadri al-azimatil qadri fil manami fil yaqadati wal manami. Okey. Nak ambil doa ni, boleh ulama-ulama Yaman amal. Depa dapat Lailatul Qadar tiap tahun. Baca Melayu tak apa, terjemah. Ini baca Arab dulu. Allahumma ittali'. Allahumma ittali'. Ittali'. Allahumma ittali'. Ada whiteboard sini tak ada? Tak ada whiteboard. Tulis senang. Hantarlah handset lah. Lagi senang. Ambil teknologi dah. Okay.
Saya hentak kat siapa lagi? Ustaz ni ke? Nanti boleh dulu lah. Hari ni dah mudah dah, kita bagi mudah lah. Okay, insyaAllah. Baca doa ni, maksud doa ni lebih kurang, ya Allah, munculkan pada kami ataupun kurniakan pada kami Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang agung. Rasulullah Muhammad. Dalam mimpi kami dan dalam jaga kami. Kalau kita ni tak bangun Lailatul Qadar, kita minta kita dapat kelebihan Lailatul Qadar waktu kita tidur. Boleh juga. Dia ada rahsia-rahsia ada waktu tidur tu. Tak ada yang kita cerita dah. Macam yang kata Lailatul Qadar tu, tidur pun ada juga yang kita boleh dapat rahsia dia tu. Kalau kita doa macam ni, waktu kita tidur nak dapat, waktu kita jaga pun kita nak dapat. Sebab malam Lailatul Qadar ni kita tak larat nak bangun sepenuh malam, kita tak larat. Mesti nak tidur juga. Kita nak ibadat tu dapat Lailatul Qadar, tidur sat. Tidur mengantuk, tak larat ibadat pun Lailatul Qadar juga. Tidur tu dapat juga. Kenikmatan dia tu dalam tu. Insya-Allah lah. Jadi sekali kita bagi pakai buat insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Allahumma ijab yudak. Hasbunallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.